baru-baru ni, bukan baru ni, hari ni, satu kenyataan telah dikeluarkan oleh GPS, satu keluarkan telah oleh Fadilah berkenaan dengan kenapa mereka menyokong PMX dan bukan Muhyiddin Yassin sewaktu pertukaran kerajaan hari itu. Sejak daripada pertukaran kerajaan 5 bulan lepas sehinggalah hari ini, GPS silent dalam menyatakan keputusan kenapa mereka merubah sokongan. Saya dah agak dah kenapa itu berlaku, dan kita pun dah boleh agak dah kenapa itu berlaku. Cuma bila GPS buka mulut pada hari ini melalui Fadilah, Timbalan Perdana Menteri, maka sahlah apa yang telah kita suspek selama ini. Baik, saya baca kenyataan tersebut. Fadilah dedah alasan GPS tukar pendirian isu calon PM. Sehari selepas pilihan raya umum ke-15 pada 19 November lepas, GPS muncul sebagai blok keempat terbesar di Parlimen dengan 23 kerusi. Gabungan itu seterusnya membuat pilihan Perdana Menteri mereka. Mereka mahu Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional yang merupakan blok kedua terbesar di Parlimen. Bagaimanapun, apa yang mengejutkan ialah pengumuman yang dibuat oleh pengurusi Abang Jo bahawa BN dan gabungan JRS turut menyokong Muhyiddin. Namun, 2 hari kemudian pendirian GPS berubah dan memberi isyarat bahawa dia akan menyokong mana-mana calon Perdana Menteri yang dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong. Dalam temu bual dengan Malaysia Kini baru-baru ini, Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof juga sebagai pemimpin kanan GPS memberi penjelasan. Fadilah menjelaskan bahawa Muhyiddin dan Abang Johari telah bercakap melalui telefon sejurus selepas pilihan raya. Ini menyebabkan GPS memutuskan secara kolektif bahawa mereka akan menyokong Muhyiddin untuk jawatan Perdana Menteri. Itulah hakikat ketika itu. Akhirnya perkara yang berlaku di Semenanjung melibatkan BN. Mereka kata mereka tidak bersama Muhyiddin. Mungkin ada beberapa ahli menyokong Muhyiddin tetapi majlis tertinggi tidak menyokong. Jadi apa saja akuan berkanun SD yang dibuat untuk menyokong Muhyiddin adalah tidak sah, kata Fadilah, yang turut menolak tanggapan bahawa GPS dikelirukan kerana menganggap Muhyiddin mempunyai sokongan yang cukup. Dia menjelaskan bahawa Muhyiddin telah mengumumkan SD dengan nama 115 ahli parlimen. Namun pemimpin BN menafikan menyokong Muhyiddin. Ini, kata Fadilah, menyebabkan istana memanggil PH, BN dan GPS untuk menentukan. Tiada rundingan bergantung kepada kebijaksanaan Agong. Fadilah mengetahui delegasi GPS Alexander Ratnalinggi, Richard Riot dan juga Aaron Ago Dagang. Inilah yang berlaku. Kami diberitahu bahawa tidak ada kejelasan mengenai siapa yang akan menjadi PM dari sokongan dan daripada ahli parlimen. Jadi Agong menyatakan bahawa senario terbaik ialah GPS untuk membantu membentuk kerajaan perpaduan. Siapa yang akan jadi ketua tidak disebut. Baginda berhajat akan ada kerajaan perpaduan dan meminta pandangan kami. Pendirian kami ketika itu, kami telah menulis SD menyokong Muhyiddin. Tetapi GPS akan menghormati apa saja keputusan yang di-Pertuan Agong. Okey. So baginda merasa lega dalam isu tersebut. Baik. Saya komen mengenai perkara ini. Apa yang berlaku 5 bulan lepas, tuan-tuan? Masa pengumuman Abang Jo pada waktu itu, dia mengatakan bahawa Muhyiddin menyokong Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri. Pada masa itu beliau mengatakan dia GPS akan menyokong Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Itu berlaku kerana pada waktu itu Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa ada 10 orang daripada Barisan Nasional campur dengan GPS, campur dengan JRS, campur dengan Perikatan Nasional, maka akan ada 115 orang yang membawa SD kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menyatakan bahawa inilah kerajaan yang akan dibentuk. Namun begitu, 2 perkara yang tidak berlaku. Yang pertama adalah Yang di-Pertuan Agong tidak pernah menyatakan bahawa pembentukan kerajaan kali ini melalui Statutory Declaration SD. Tak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, SD tersebut bila mana malam tu, saya ingat si Abang Jo announce siang, malam tu Zahid Hamidi melalui Barisan Nasional mengeluarkan satu kenyataan bahawa tidak pernah ada ketetapan untuk menyokong sesiapa pun menjadi Perdana Menteri. Tidak ada ketetapan. Maksudnya pada malam itu dia bukan kata BN kata sokong Anwar Ibrahim, tak ada. BN tak kata sokong Muhyiddin, BN pun tak kata sokong Anwar Ibrahim. Pada masa itu adalah open, terpulang kepada kebijaksanaan di-Pertuan Agong. Rupanya apa yang di-Pertuan Agong minta pada waktu itu tak sama dengan apa yang berlaku pada tahun 2020. Tahun 2020, kerajaan tumbang kerana Perdana Menteri telah meletak jawatan. Kerajaan itu ada, cuma dia meletak jawatan menyebabkan kerajaan tumbang. Berbeza dengan yang ada sekarang ini, kerajaan tidak tumbang sebab kerajaan belum terbentuk. Sekarang ini baru nak bentuk kerajaan baru. Jadi menurut Yang di-Pertuan Agong, saya pun cakap macam tu. Bagaimana mungkin parti yang mempunyai minoriti, iaitu Perikatan Nasional, yang majoritinya adalah Pakatan Harapan,
Perikatan Nasional jadi Perdana Menteri. Walaupun tak ada siapa yang ada majoriti, tetapi di kalangan, saya pernah buat live dulu kan, majoriti di kalangan minoriti. Jadi macam unbecoming lah, pelik lah kita katakan. Yang minoriti di kalangan majoriti itu tiba-tiba dia berkuasa. So itu bukan semangat demokrasi. Jadi akhirnya Yang di-Pertuan Agong panggil panggil ketua, panggil segala ketua-ketua yang ada dan meminta supaya diadakan kerajaan perpaduan. GPS setuju, Barisan Nasional setuju untuk ikut je apa yang Di-Pertuan Agong sarankan. Yang Di-Pertuan Agong kata, kita bentuk kerajaan perpaduan, parti yang paling besar dalam kerajaan yang paling minoriti ini akan jadi yang Perdana Menteri. Semua setuju kecuali Perikatan Nasional. Maka Perikatan Nasional tidak setuju, mereka keluar, mereka jadi pembangkang. Kalau disetujui pada waktu itu, kita tak ada pembangkang, tuan-tuan. Maka semua akan jadi kerajaan pada waktu tersebut lah. Tak kisahlah kau nak guna term kerajaan perpaduan ke kerajaan campuran. Term tu tak penting sebab term dalam istilah yang ada dalam negara ni hanya akademik, dia tidak ada pelaksanaan undang-undang. So itu yang kita kena faham. So that's what happened during that time, pada waktu itulah, dan itu yang dijelaskan oleh Fadilah dan kerajaan terbentuk. Dan kita tahu bahawa GPS dia basically dia ikut. Bagi saya, walaupun Fadilah tak mengakui dia di-misled oleh ataupun dikelirukan, bukan ditipu, dikelirukan oleh Muhyiddin Yassin tentang 10 orang itu. Namun hasil daripada malam itu bila BN menyatakan bahawa tidak pernah menyatakan sokongan kepada siapa-siapa dan SD itu telah ditarik balik melalui email Barisan Nasional kepada istana, maka GPS terus mererek sokongan daripada SD tersebut dan akhirnya kata serahlah kepada Yang di-Pertuan Agong. The rest is history lah. So yang tu telah saya jelaskan dan kita pun nampak apa yang berlaku dalam negara kita pada waktu tersebut. Jadi senanglah tuan-tuan kita pun tahu dah. Alright. Baik, saya akan menyentuh satu perkara berkenaan dengan apa lagi saya tak sentuh tadi? Jawapan kepada harga minyak turun. Minyak tidak turun. Baik, ni jawapan saya mudah je, pendek je. Kalau nanti boleh potong bahagian ni, letakkan dalam TikTok. Tuan-tuan, timbul persoalan kan, ada orang kata, Anwar Ibrahim kata kalau aku Perdana Menteri maka harga minyak akan turun. Pertama sekali, harga minyak memang tak pernah naik. Harga RON 95 memang tak pernah naik. Harga RON 95 sebenarnya dijual rendah daripada harga pasaran. Siapa tak setuju? Sebab kalau dia tidak dijual rendah daripada harga pasaran, kenapa kita letak subsidi dekat situ? Faham maksud saya tak? Buat apa kita ada subsidi kalau dia dijual bawah daripada harga pasaran? Jadi bermakna sebenarnya harga petrol RON 95 dan juga harga diesel memang dijual di bawah harga pasaran. Yang ikut harga pasaran RON 97 saja. Now, kalau kita tengok RON 97, saya tak tahulah, saya tak pernah isi RON 97 kan. RM3 something sekarang ini. Kalau sekiranya harga subsidi itu tidak diletakkan di dalam RON 95, berkemungkinan harga RON 95 kita almost RM3. Jadi sebenarnya, siapa kata harga minyak tak turun? Harga minyak tak pernah naik. Dia bukan tak turun, tuan-tuan. Harga minyak tak pernah naik. 95 tak pernah naik. Macam mana kita nak turunkan kalau dia dah dijual di bawah harga pasaran? Saya bacakan kenyataan daripada kerajaan pada tahun ini 23 Februari yang lepas. Tiada cadangan mansuhkan subsidi petrol atau diesel. Kerajaan menolak pandangan pakar ekonomi yang menjangkakan akan mengumumkan pemalsuan subsidi minyak petrol dan diesel dalam pembantangan belanjawan bajet 2023 yang akan datang. Jawapan mudah kepada persoalan tersebut. Macam mana nak turunkan harga minyak yang memang sudah sentiasa, yang sudah daripada zaman Pakatan Harapan memerintah di bawah market price? Jawab. Habis kat situ. Jawapan tu mudah sangatlah, tuan-tuan. Okay, now kita baca kenyataan daripada SPRM. Kita baca kenyataan daripada SPRM. Okey, sebelum kenyataan SPRM, saya baca lagi satu berita. Bukan saja RON 95 dan diesel itu di bawah harga pasaran. Sekarang ini kerajaan tambah lagi kuota untuk subsidi tersebut. Saya baca. Musim raya KPDN tambah kuota RON 95 diesel bersubsidi. Kuota bekalan
petrol subsidi 95 dan diesel di seluruh negara akan ditambah mulai esok sehingga 5 Mei ini bagi menampung keperluan pengguna ketika musim perayaan sekaligus memastikan bekalan mentah itu mencukupi. Salahuddin Ayub berkata penambahan itu diberikan kepada 4,030 stesen minyak di seluruh negara dan langkah itu sebagai persediaan mengelakkan kekurangan bahan mentah seperti mana yang pernah berlaku pada tahun lepas. Sempena cuti Aidilfitri, Waisak dan Hari Pekerja, KPDN ambil tindakan proaktif dan meluluskan kuota tambahan RON 95 dan diesel kepada syarikat minyak. Jadi kita sudah tengok keperluan musim perayaan, katanya kepada pemberita. Jawapan mudahnya, RON 95 tak pernah dijual di bawah harga pasaran. Di bawah ikut harga pasaran, malah dijual di bawah harga pasaran. Jadi macam tu nak turun macam mana lagi tuan-tuan? Itu soalan dia. Okey, balik kepada cerita akaun bersatu. Jeng jeng jeng.